Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Amirul Azmi Supuan melaporkan rangkuman program Jabatan Pertanian September 2023 untuk informasi MyDOA. Seramai 2,718 orang wira agro telah diraikan dalam Majlis Apresiasi Pensijilan MyGap dan MyOrganic Subsektor Tanaman tahun 2022 Anjuran Jabatan Pertanian yang diadakan di Mardia Hotel and Suite Shah Alam, Selangor. Majlis itu juga memberi penghargaan kepada ejen pengembangan tanaman dan Jabatan Pertanian Negeri yang mencapai persijilan amalan pertanian baik tertinggi serta ladang MyGap dan MyOrganic paling konsisten bagi tahun 2022. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pensijilan amalan pertanian baik MyGap dan MyOrganic telah dijadikan sebagai petunjuk prestasi utama kepada pelaksanaan dasar agro makanan negara dan 2.0 melalui strategi menambah baik keselamatan dan nutrisi makanan rakyat. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Dalam majlis tersebut, Jabatan Pertanian Negeri Terengganu telah diumum sebagai pemenang bagi kategori negeri yang mencapai bilangan persijilan MyGap dan MyOrganic tertinggi dengan jumlah 566 persijilan. Sesi Dialog Belanjawan 2024 bersama Jabatan Pertanian di bawah Subsektor Tanaman melibatkan pemain industri yang terlibat dalam subsektor tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman industri dan florikultur telah berlangsung pada 5 September 2023 di IDCC Shah Alam. Jabatan Pertanian telah menerima pelbagai persoalan, cadangan dan pandangan untuk menambah baik sektor tanaman makanan yang melibatkan pelbagai perkara seperti dasar, inisiatif, subsidi, infrastruktur, teknologi, tenaga kerja, benih tanaman, latihan, khidmat pengembangan, pemasaran dan harga input. Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Nur Sam Alwi berkata, beliau berpuas hati dengan kualiti input yang diberikan oleh hampir 100 orang pemain industri yang hadir terdiri daripada pihak syarikat, NGO dan usahawan. Kesemua maklum balas yang diterima akan dikumpulkan dan diperhalusi sebagai penyediaan belanjawan kali ini. Hari Inovasi Jabatan Pertanian tahun 2023 yang bertemakan Inovasi Pertanian ke arah Keterjaminan Makanan merupakan komitmen dan inisiatif Jabatan Pertanian untuk terus menjamin sekuriti makanan negara melalui penghasilan pelbagai produk inovasi yang berteknologi bagi manfaat sektor agro makanan negara. Program ini turut memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada mereka yang berjaya menghasilkan inovasi yang signifikan serta memberi impak yang besar kepada sektor agro makanan negara melalui cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif. Ketua Setiausaha KPKM Datuk Lokman Hakim Ali dalam ucapannya berkata, budaya inovasi dan kreativiti amat penting untuk mengatasi cabaran keterjaminan makanan khususnya di sepanjang rantaian bekalan makanan bagi menyokong transformasi sektor pertanian negara. Jabatan Pertanian memberi pengiktirafan kepada warga kerja yang memberikan perkhidmatan pengembangan pertanian terbaik melalui Anugerah Pengembangan Pertanian. Terdapat 3 kategori pertandingan yang dipertandingkan iaitu Pertandingan Daerah Perkhidmatan Pengembangan Inovatif, Pertandingan Ejen Pengembangan Tanaman Inovatif dan Pertandingan Ejen Pengembangan Industri Asas Tani Inovatif. Untuk anugerah kumpulan inovatif dan kreatif, sebanyak 4 kumpulan telah bertanding melibatkan 1 kategori penciptaan dan 3 kategori penambahbaikan. Malaysia adalah antara 17 buah negara yang kaya dengan biodiversiti. Namun begitu, khazanah alam ini boleh terancam sekiranya isu spesies asing invasif atau IAS tidak dibendung. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPKM, Datuk Azhar Hanim Ahmad berkata, program kesedaran awam Jom Kenali IAS merupakan program yang julung kali diadakan dengan tema Lindungi Biodiversiti Kita.
Objektif program ini adalah untuk mendedahkan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap IAS yang memberi ancaman kepada khazanah biodiversiti negara. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran awam Jom Kenali IAS tahun 2023 di Taman Botani Negara Shah Alam. Antara pengisian program tersebut termasuklah pameran yang terdiri daripada poster, replika, spesimen hidup, kuis interaktif, pertandingan mewarna, permainan berasaskan IAS, pocket talk dan juga aktiviti fish scooping. Pesta Buah-Buahan Tempatan Negeri Selangor menjadi platform untuk mempromosikan buah-buahan tempatan dan memberikan penerangan kepada pengunjung bagi mengamalkan pemakanan sihat. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, Insinyur Izham Hashim, program tersebut dapat mendidik para pengunjung untuk mengutamakan buah-buahan tempatan daripada buah-buahan import. Beliau ditemui semasa merasmikan Pesta Buah-Buahan Tempatan Negeri Selangor di SACC Mall Shah Alam. Kerajaan Negeri Selangor melalui Jabatan Pertanian Negeri Selangor juga telah memperuntukkan sebanyak 11 juta ringgit pada tahun ini dalam membangunkan industri subsektor tanaman di Negeri Selangor termasuk bagi pembangunan tanaman buah-buahan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah merasmikan Pavilion Malaysia di Expo China ASEAN ke-20 K-Expo di Nanning, China yang menandakan kejayaan kumpulan pertama ekspor nangka variety J33 ke China. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin, peristiwa ini amat bermakna kerana proses bagi merealisasikan misi ini telah bermula sejak 2014 dan akhirnya Malaysia berjaya mengeksport nangka segar ke pasaran China. Dalam hal ini, kerajaan mensasarkan nilai ekspor nangka ke China akan mencecah nilai 22.1 juta ringgit menjelang tahun 2025. Program tersebut turut dihadiri oleh Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Norsam Alwi dan Kaunselor Pertanian Malaysia di China, Ting Ping Ping. Jerami padi yang dikitar semula menjadi kompos bioorganik mampu memulihkan dan memelihara tanah dengan mengurangkan kesan buruk pereputan ke atas tanaman padi, membekal nutrien dan dapat mengatasi masalah rumpai dan padi angin. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman Su Fong Lian berkata, jerami padi boleh dijadikan sebagai baja bioorganik dan mampu menggalakkan pertumbuhan pokok dengan mengeluarkan bahan penggalak pertumbuhan di zon akar. Dia berkata demikian ketika memberi penerangan kepada Ketua Setiausaha KPKM Datuk Lokman Hakim Ali di Krian Perak. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Norsam Alwi, inisiatif yang dilaksanakan oleh sekumpulan pesawah di Krian ini amat bertepatan kerana dunia kini berhadapan dengan isu perubahan iklim dan ia adalah selaras dengan elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Buah-buahan seperti durian, nangka, betik, tembikai, pisang, mangga, manggis dan rambutan berpotensi besar untuk dipasarkan ke peringkat dunia dan menjadi satu komoditi penting bagi negara. Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian Christopher John Biai berkata, pelbagai insentif dan perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Pertanian bagi menggalakkan pengeksportan buah-buahan Malaysia. Beliau ditemui ketika ditemu bual bersama Pengarah Urusan Suhan Movies and Trading Sendirian Berhad, Datuk Roshamno dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, beliau telah bertemu wakil kerajaan India semalam bagi membincangkan mengenai sekatan ekspor bekalan beras putih dari negara berkenaan. Beliau ditemui ketika mengadakan lawatan kerja ke projek pengairan dan saliran IADA Seberang Perak dan ladang kekal pengeluaran benih padi Felkra. Sebelum itu, beliau turut menyampaikan bakul makanan melalui sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR KPKM kepada 50 orang pesawah di pejabat IADA Seberang Perak. Sekian daripada saya rangkuman program Jabatan Pertanian September 2023 untuk informasi MyDOA. Assalamualaikum dan salam hormat.